So, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kita tengok hari ni, mostly kita akan tengok apa tu mod, apa tu median, apa tu mean dan apa tu julan. Okay, apa yang kita boleh baca kat sini ya. Mod ialah nilai atau item yang berlaku paling kerap. Median ialah nilai di tengah apabila semua data disusun dalam turutan menaik atau menurun. Mean ialah purata yang diperoleh apabila jumlah data dibahagikan dengan bilangan data. Julat ialah beza antara frekuensi kekerapan tertinggi dan kekerapan terendah. Okey. So contoh kita boleh tengok belah kanan ni tentang data. Okey, contoh data bagi bilangan makanan tin yang dijual oleh sebuah kedai runcit dalam seminggu. So ada satu kedai runcit dalam seminggu, apa yang dia boleh jual? Sardin dia jual sebanyak 45, susu dia jual sebanyak 50, cendawan dia jual sebanyak 30, nenas dia jual sebanyak 25, kari ayam dia jual sebanyak 45. So kalau kita tengok balik, kalau kita tengok balik maksud mod, median, mean dan juga julat. Mod, okey, sebutan dia lah mod. Mod ialah nilai atau item yang berlaku paling kerap. Dalam semua ni, apa nilai atau item yang berlaku paling kerap? Okey, kalau kita tengok betul-betul, yang paling yang paling kerap ialah susu. Bilangan dia ialah 50. Menunjukkan susulah yang paling kerap lah. So mod dia ialah susu. Median pula. Median apa yang dia tulis? Median ialah nilai tengah apabila semua data disusun dengan turutan menaik atau menurun. Okey, disusun dengan menaik atau menurun. Jadi, apa yang boleh kita buat time kita ada data macam ni, kita boleh susun data tu. First, pertama sekali sebelum apa-apa, kita kena susunlah data kita. So, kita susun, tengok 45, 50, 30, 25, 45. Kita susun naik lah 25, 30, 45, 45 dan juga 50. So median ialah yang akan duduk betul-betul di tengah-tengah. Tengok 45. Kalau kita kira-kira kanan 1, 2. Kita kira kiri 1, 2. 2 ke kiri dan 2 ke kanan. So dengan tu 45 ialah kita punya median. Sini tadi 50. Ni 45. Mean. Mean ialah purata diperoleh apabila jumlah data dibahagi dengan bilangan data. So untuk mean apabila kita buat ialah, kita tulis kat sini mean Mean, sorry, kita terabur sikit. Mean bersamaan dengan 25 campur 30 campur 45 campur 45 campur 50 bahagi dengan jumlah dengan bilangan data. Bilangan data kita adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 bilangan data, so kita bahagikan dengan 5. Kita akan dapat, kita campur 25 campur 30 campur 45 campur 45 campur 50, 90, 55, 105, 195, 200.
Sorry, ini 90. 19, 90, 105, 195 bahagi 5 lah. So kita akan dapat berapa lepas tu? 2, 30, okay. 39. So jawapan dia min ialah 39 lah. 195 bahagi 5 kita dapat 39. So jawapan dia ialah 39. Okay, lepas tu itu untuk min. Macam tu macam mana kita buat min. Kita campur semua, lepas tu kita bahagi dengan bilangan dia berapa banyak. So julat. Julat ialah beza antara frekuensi. Beza antara frekuensi kekerapan tertinggi dengan kekerapan terendah. Ambil yang paling tinggi. Paling tinggi kekerapan kita adalah 50. So 50. Terendah ialah 25. So 25. Tertolakkan sahajalah. Okay, kita tolakkan sahaja yang paling besar dengan paling kecil. Jawapannya akan jadi 25. So julat kita adalah 25. Macam tu je. Daripada data yang kita ada, macam tu je cara. So, selain daripada bilangan data macam ni, kita boleh juga tunjuk sesuatu data tu menggunakan piktograf. Piktograf ni ialah satu graf yang menggunakan gambar untuk mewakili berapa banyak kuantiti dia. Okay, first, tentukan jenis piktograf mengufuk atau mencancang. Tentukan simbol dan bilangan unit diwakilinya. Kedua ialah lukis piktograf. Ketiga, nyatakan petunjuk bagi simbol. Kelima, tulis tajuk untuk piktograf. First, kita ambil tahu. Kita buat kotak dululah. Yang sebelah kiri ni kita nak letak apa? Yang ni dia letak makanan-makanan apalah plan dia. Belah kanan ni baru kita letak kita punya jumlah dia. So tentukan simbol dan bilangan unit yang diwakilinya. Okay, lepas tu kita pilihlah. Ni tak ada masalah lah. Awak boleh pilih sendiri gambar macam mana. Dalam keadaan ni dia pilih gambar tin. So gambar tin ni pula berapa banyak unit yang diwakilkan. Satu gambar tin ni mewakili 5 tin. Tu apa yang dia buat. Okay, itu awak boleh pilih sendiri. Lepas tu lukis piktograf kita lukislah. Satu ni mewakili 5 tin. Dan dia bagi tahu kita data ialah 45. So apa kita boleh buat ialah 45 bahagi 5. Kita bahagikan dengan 5. Kita akan dapat 9. So apa perlu kita lukis? Kita perlu lukis 9 tin. So jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tin. Kat sini mewakili 45 lah. And seterusnya. Susu 50. Cendawan berapa tadi? Cendawan 30. Nenas 25. Kari ayam 45. Okay. Lepas tu nyatakan petunjuk yang ni sahajalah. Tulis ni. Satu tin mewakili 5 tu petunjuk kita. Lepas tu letak tajuk. Tajuk tulislah bilangan makanan tin yang dijual dalam seminggu. Sebab dia bagi tadi bilangan makanan tin yang dijual sebuah kedai dalam seminggu. Itu satu jenis piktograf. Macam mana kita nak buat piktograf. Tapi kebiasaannya soalan akan minta awak baca piktograf. Okay? So kita kena pandai baca jugalah piktograf ni macam mana. Selain daripada tu, kita ada satu lagi cara untuk kita buat data yang lebih mudah lah sebenarnya, iaitu kita panggil carta palang. Tadi piktograf. Piktograf menggunakan gambar. Yang ni adalah carta palang. So apa yang kita buat ialah kita buat palang. Okay. Pasal begitu, tentukan first kali. Kita kena tentukan jenis carta palang. Okay. Mengufuk atau mencancang dia. Dia punya yang tinggi ni untuk bar. Okey. Tinggi ni kebiasaannya kita akan ambil bilangan. Okey, kita ambil kekerapan dia. Ketinggian dia ni yang naik ke atas ni dia punya mencencang ni. Sekejap.
Okey. Okey. Sorry. Okey, yang mencancang ni kebiasaannya ianya adalah dia punya kuantiti lah, bilangan dia. Yang mengufuk ni dia punya mewakilkan apa? Okey, sardin ke, susu ke, cendawan ke, macam itulah. Okey, sardin, susu, cendawan. Itu secara standard lah, secara kebiasaannya kita buat macam itulah. Boleh juga buat cara lain tapi macam tu cara paling mudah. Lepas tu kita tentukan jenis data yang diwakili oleh setiap paksi. Kita tentukanlah. Lepas tu tentukan skala bagi setiap paksi. Okey, kita tentukan skala. Skala ni berapa banyak jarak-jarak ni lah. Itu kita panggil skala lah. In this case, apa dia buat? Setiap 2 cm katakan, 2 mm katakan, ianya adalah 5. Mewakili 5, mewakili 5, mewakili 5, mewakili 5. Dia naik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan sampai 50 lah. Lepas tu lukis palang. Lukis palang ni kita tengok macam tadi sardin dia cakap adalah 45. So kita ambil 45, pastikan dia selari dengan 45, kita pastikan kita punya palang daripada bawah, daripada mengufuk ni, kita tarik sampai kena dekat garisan yang mewakili 45. Memberitahu total jumlah sardin adalah 45. Susu 50, so letak kat 50, tarik dulu, lepas tu baru kita tarik ke bawah. Lebih mudah lah macam tu. Okay. Cendawan tadi 30, letak 30, tarik ke bawah. Ni tadi 25 nenas, turun ke bawah. Lepas tu 45 dia kan. Kari ayam pun 45, tarik ke bawah. Okay. So macam tu cara macam mana kita boleh nak baca dan macam mana cara kita nak buat carta palang. Okay, tak apa. Yang ni you guys, carta palang ni yang agak selalu you kena baca lah. Okay. Alright. Boleh Okay, so dengan tu, jom kita sama-sama tengok untuk soalan-soalan yang telah ada. Okay. Tengok dulu soalan nombor 1. Soalan 1 dan soalan 2. Okay, dua-dua soalan ni. Soalan 1 dan soalan 2 berdasarkan jadual yang diberi. Jadual di bawah adalah untuk soalan 1 dan 2. Jadual menunjukkan bilangan ahli dalam 4 buah kelab. Kita ada kelab komputer, kelab matematik, unit uniform dan juga renang. Apakah mod bagi data di atas dan berapakah julat bagi data di atas? Okay. Cuba tengok dulu, baca dulu. Cuba tengok balik nota-nota kat atas tadi. Apa sebenarnya maksud mod? Apa sebenarnya maksud julat? Okay. So. Soalan nombor 1. Apa mod dia? Siapa tahu? Amar, Damia, Fat. Boleh tulis kat chat juga, tak ada masalah. C. A. Ya, bagi tahu dia punya ni kelab dia. Kelab apa?
Kelab komputer. Kelab komputer. Untuk nombor 1, mod Okey, kelab komputer. Okey. Kita baca balik. Apa maksud mod? Siapa ingat maksud mod? Saya naik Kita baca balik maksud mod Mod. Mod ialah nilai atau item yang berlaku paling kerap. Okey. So, daripada sini, mana yang paling kerap? Paling banyak. Paling banyak adalah unit per uniform. Kenapa? Sebab 280 kan ramai. So, itulah jawapan dia. Uniform. Okay. So, lepas tu dia tanya pula, berapa julat bagi data di atas? Apa julat dia? Apa julat dia? Apa julat dia? 240. 240. Okey, kalau kita jawab 240, lain-lain? Okey. Julat tu apa? Siapa ingat maksud julat? Siapa ingat? Siapa ingat? Okey. Julat bermaksud beza antara kekerapan ataupun frekuensi tertinggi dan terendah. Ya. Saya rasa ada orang ni salah kuasa ni. Okey. Okey, so dia bagi tahu beza antara kekerapan tertinggi dan terendah. So apa perlu kita buat? Daripada data yang kita pegang, data yang kita ada, kita ambil yang paling besar, kita tolakkan dengan yang paling kecil, iaitu 280 tolak 55. Kita akan jawapan dia sebanyak 225. So jawapan dia ialah C, 225. Okay. Alright. So, ni piktograf. Soalan 3 sampai soalan 5 menggunakan piktograf yang
sama. Okey. Ini adalah bilangan buku yang dipinjam dari sebuah perpustakaan. Okey. Bilangan buku yang dipinjam oleh sebuah perpustakaan. Isnin. Ada ni lah. Satu buku mewakili 50 biji buku. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Untuk Isnin, Selasa, Rabu, Khamis lah. So, apakah kekerapan bagi hari Selasa? 4. Berapakah min bagi bilangan buku yang dipinjam? Bilangan yang paling kerap berulang bagi suatu data dipanggil apa? Alright. Okey, so berapakah kekerapan bagi hari Selasa? Ustaz tadi saya kena kira. Kena kira, okey, sila.
Jawapannya 450. Alright. Kawan kita dah jawab 490. So, macam mana awak buat? Macam mana awak dah buat untuk awak dapat 450? Okay. Tak apa So basically macam mana nak buat? First, kita baca. Satu gambar buku ni mewakili 50 buah buku. Dia tanya hari Selasa. Hari Selasa. Tengok Selasa je lah. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buku. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita buat je 9 darab 50, kita akan dapat jawapan dia ialah 450. So kita tahulah jawapan dia ialah 450 buah buku. Macam tu je. Okey. So nombor 4. Berapakah min bagi bilangan buku yang dipinjam? Min bagi buku jawapan yang dipinjam. Ingat tak min tu apa? Saya tak faham. Before that. Ha? Ingat tak min tu apa? Min tu ialah jumlah bahagi dengan bilangan. Jumlah. Maksudnya kita campur semua kuantiti ni. Okey, jumlah. Okey, jumlah. Kita bahagikan dengan bilangan iaitu 1, 2, 3, 4. Bahagikan dengan 4 bilangan dia. Dari situ kita dapat min lah. Okey, cuba try dulu.
Okey, jumpa. So, okey, boleh. Boleh. Hello? Hello? Okey. Okey, boleh. Saya tengah kira cikgu. Okey, okey, okey. Silakan. Okey, boleh.
jawapan cikgu, jawapannya D. Gaduh. Okey. Lain-lain ada? Apa cikgu? Amar ke semua? Okey, tak apa, tak apa. Just nak tanya macam Amar ke semua ada? Dapat? Dapat. Alright, tak apa. So, sekarang dia tanya adalah mean. Okay. Mean, macam saya katakan tadi, ialah jumlah keseluruhan ni bahagikan dengan bilangan dia kan. So, jumlah tadi kita dah tengok untuk selasa ialah 450. So, kita ambil tahulah jumlah yang lain-lain. Macam mana konsep dia sama je. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, apa kita buatlah 6 darab dengan 5. Kita bagi darab dengan 50. Yes, kita darab dengan 50 sebab 1 tu mewakili 50. So, jadi 300. Ini 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 darab 50 akan jadi 250. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 darab 50 akan dapat 350. Okey, kita dah jumpa dah semua. 300, ini 450, 250, 350. Bahagikan dengan 4. So, apa kita buat ialah 300. Okey. Campur 450. Campur 250. Campur 350. Bahagi dengan 4. Okey. Okey. Kita akan dapat jawapan dia ialah first. Kita akan dapat 1350 bahagi 4. Kita akan dapat berapa? $337.5. Betul, 337.5. Ini kita bahagikanlah 350 bahagi 4. Okey. So, lepas tu dia tanya pula, bilangan yang paling kerap berulang bagi satu data dipanggil apa? Apa benda yang kalau kita cakap dia bilangan yang paling banyak berulang? Mod. Mod. Yes, betul. Yang paling banyak berulang kita panggil dia sebagai mod. Okey, nak tanya ni kita kena hafal lah. Kita kena tahulah perkataan-perkataan ni. Okey. Tengok pula, ni. Tengok pula nombor 6. Min. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6 ni susah sikit tapi tak apa, try dulu. Nombor 6. Piktograf tidak lengkap berikut menunjukkan bilangan biskut dalam 4 buah bekas. Min bagi data di atas ialah 20. Berapa keping biskutkah yang terdapat dalam bekas S? Okey, saya bermasa dulu. Saya berbahasa sampai paling-paling pun 10.25 lah. 10.25 kalau you guys tak jumpa, kita try sama-sama. Dia bagi kita min, dia bagi kita piktograf. Dia tanya berapa banyak biskut yang dapat dalam S. Cikgu, jawapan dia B. B, bola. Ya. Alright, jawapan dia adalah bola. 225 tu yang kawan kita dapat. Macam mana awak buat? 6 kali dengan 5, jawapan jadi 30. 4 kali dengan 5, jawapan 20. 5 kali dengan 5,
25. Okey. Awak buat ni kali dengan 5, kali dengan 5, kali dengan 5 dapat 25 kan? Mhm. Kita tanya S. Kita tak tahu berapa S awak. Sekarang kita nak tahu S tu berapa. Sekejap cikgu, sekejap. Okey, boleh Silakan. Cikgu, jawapan dia A. Jawapan dia A, 5. 5 Okey. Kita bagi kawan-kawan serai dulu. Kita cuba. Nanti kita jawab semua. Okey. Amal okey? Cikgu, Ya, saya. Amal dia sakit. Oh. Hah? Sekejap. Baru shooting. Okey, tak apa. Okey, jom kita check sama-sama. Okey, sekarang ni kita ada bekas P, Q, R. Kita tahu tadi sini 30. Sini kita tahu jawapan dia ialah 20. Yang ni kita tahu jawapan dia ialah 25. Sekarang kita nak cari berapa sebenarnya untuk S. Okey, kita tahu jumlah 25 semua. bagi 5. Yelah. So basically semua ni kita darab dengan 5 lah. Dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 darab 5, 50. Sekarang kita nak tahu berapa S Kita nak tahu berapa S. Macam mana ialah kita campur semua, kita bahagi dengan kuantiti, kita patutnya dapat sebagai 20. So 30 campur 20 campur 25. Sekejap saya zoom sikit. Campur 25, 22 pula. Campur 25. Campur S, saya tulis S kuantiti bekas S. Dibahagikan dengan 4 akan bersamaan dengan 20. So kalau kita campur semua nombor, kita akan dapat 75 campur S bahagi 4 ni S bukan S bersamaan dengan 20. 4 kita boleh pindahkan ke kanan untuk kita dapat 75 campur S bersamaan dengan 20 darab 4. Kita akan dapat 75 campur S bersamaan dengan 8. Ya Allah. 80. So S akan bersamaan dengan 80 tolak 75, akan dapat jawapan adalah 5. Betul.
Alright, jawapan ialah 5. So bekas S cuma ada satu je lah, cookie ada 5 kat dalam dia. Bagus. So kita buat, tengok sekejap saya check. Okey, tengok soalan nombor 13, 14 dan 15. Datang daripada jadual ni. Okey. So carta palang berikut adalah untuk soalan 13 sampai 15. Apakah mod bagi data? Berapakah bilangan julat bagi data? Lepas tu dia tanya apakah min untuk bilangan buku yang dibaca. Okay. Saya try dulu, nanti dalam 10, 27 macam tu kita akan jawab sama-sama.